Terima kasih, saudara pengacara majelis. Salam progresif, salam perjuangan rakyat kepada semua ada yang berada di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah Penampang ini, maupun ahli-ahli APKO dan para peneraju perjuangan rakyat yang mengikuti persidangan ini secara maya di mana saja saudara dan saudari berada. Salam perjuangan rakyat istimewa kepada Tan Sri Bernard Dempok, pemimpin yang disegani, banyak berbakti dan berjasa, termasuklah mendaftarkan Parti Demokratik Sabah PDS pada tahun 1994 dan seterusnya menghidupkan semula United Pasok Memogun Kadazan Organization APKO pada tahun 1999. Terima kasih Tan Sri karena tidak jemu-jemu berjuang untuk rakyat jelata, khususnya sebagai Presiden Kehormat APKO, sehingga sanggup berkorban menjadi wakil APKO dalam Majelis Pemulihan Ekonomi Negara pada ketika ini. Salam perjuangan rakyat yang istimewa juga saya tujukan kepada Tan Sri Wences Anggang. Di atas segala jasa bakti dan pengorbanan, mendaftarkan dan mentadbir PDS dan menerjui segala perubahan dan pentadbiran APKO selama 15 tahun dan kini meneruskan perjuangan rakyat sebagai pengurusi Majelis Penasihat APKO. Salam progresif istimewa kepada Yang Bahagia Datuk Alex Martin, walaupun dia hanya bersama-sama dengan kita secara maya, tetapi beliau mengikuti persidangan pada kali ini dan kita mengingati beliau sebagai mantan Setiausaha Eksekutif yang telah banyak menyumbang bakti dan jasa lebih 20 tahun bersama-sama APKO Malaysia. Salam progresif kepada Senator Datuk Donald Peter Mejuntin, gandingan kepimpinan saya, menerajui perjuangan rakyat sebagai timbalan Presiden APKO dan satu-satunya ahli Dewan Negara APKO pada ketika ini. Salam progresif juga kepada Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, gandingan kepimpinan saya untuk menerajui perjuangan rakyat sebagai Naib Presiden APKO dan satu-satunya adun APKO selepas PRN tahun 2020. Seterusnya salam progresif kepada Majelis Pimpinan Kanan APKO dan gandingan peneraju perjuangan rakyat, yaitu sekalian Naib Presiden APKO yang terdiri daripada Datuk Pangeran Lalong, Datuk Gilbert Sham, Datuk Basari Sarkun, Datuk Wong Ten Fook, Datuk Johnny Intang, Datin Juliana Jani, merangkap juga sebagai Ketua Pergerakan Wanita, Saudara Felix Joseph Sitin, yang juga selaku Ketua Pergerakan Pemuda APKO. Seterusnya salam progresif kepada Saudara Nelson Anggang, peneraju dan pemimpin yang banyak berkorban tenaga, masa dan material selaku Setiausaha Agung, malah dialah pengurusi jawatan kuasa penganjur perhimpunan kita pada pagi ini. Salam progresif juga kepada Saudara Maxwell bin Santuri Gabung, Ketua Pergerakan Generasi Muda, merangkap timbalan Ketua Penerangan APKO. Seterusnya kepada semua ahli-ahli majlis tertinggi,
alih-alih Esko Pergerakan Wanita, alih-alih Esko Pergerakan Pemuda, alih-alih Esko Pergerakan Generasi Muda, dan ahli-ahli Majelis Penasihat. Istimewa dalam majelis kita pagi ini ialah Yang Berhormat Datuk Christina Liew, pengerusi Majelis Pimpinan Pakatan Harapan Wilayah Sabah, dan juga selaku Ketua Parti Keadilan Rakyat Sabah. Yang Berhormat Datuk Frankie Poon, sahabat saya, pengerusi DAP yang baru dipilih, tahniah dan terima kasih, serta semua rombongan yang hadir, YB-YB yang turut serta. Kepada saudara Peter Galim, saudara Tan Difat, terima kasih kerana dapat bersama-sama. Kepada saudara Lahiruh Latigu, pengurusi Parti Amanah Negeri Sabah dan rombongan, terima kasih. Seterusnya, kepada rekan-rekan media, kepada para dermawan, sehingga akan kita dapat mengajukan persidangan kita pada hari ini. Dan tidak lupa kepada seluruh kaki tangan pejabat APKO yang diketuai oleh saudara Jairas Joseph selaku Setiausaha Eksekutif APKO. Terima kasih di atas segala pengorbanan dan kerja keras, sehinggalah kita berjaya mengadakan persidangan perwakilan luar biasa APKO pada pagi ini. Selamat pagi, Kebisanangan Pibosian, Kansayan, Borhaupe kepada perwakilan kita daripada negeri Perak, khususnya perwakilan daripada Gopeng, Tapah dan sebagainya. Kepiranggayan, Andai Marong, Racahau, Benekem, selamat pagi, selamat datang ke persidangan perwakilan luar biasa APKO tahun 2021. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO mengadakan persidangan perwakilan luar biasa pada pagi ini, ketika negara kita, malah seluruh dunia, masih menghadapi berbagai cabaran akibat pandemik COVID-19 yang berpanjangan. Impak daripada pandemik ini, beribu-ribu rakyat telah kehilangan pekerjaan. Kadar pengangguran di Sabah sudah meningkat ke tahap 17%. Kadar kemiskinan di Sabah juga telah melonjak hingga mencecah 25%, yaitu antara yang tertinggi di Malaysia. Dalam keadaan rakyat menanggung duka derita, satu persatu masalah timbul. Di saat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, masalah bekalan air pula berlarutan tidak berkesudahan. Umpama sudah jatuh ditimpa tangga. Rakyat bukan sahaja bertarung dengan tekanan emosi sepanjang tempoh berkurung, yang lebih parah, rakyat juga dibebani dengan masalah bekalan air sehingga berhari-hari. Pada ketika rakyat berhadapan dengan berbagai cabaran hidup, kepimpinan negara kita Malaysia dan Sabah pula berhadapan dengan masalah trust deficit. Perdana Menteri telah bertukar 3 kali dalam masa 3 tahun. Satu rekod yang pasti sangat luar biasa di mata dunia. Selain itu, para pemimpin yang berada dalam satu pasukan juga saling bercakaran. Ini sangat terang lagi bersuluh. Lihat saja pemimpin kerajaan di peringkat pusat. Dan tidak ketinggalan juga, dia berlaku di Sabah.
hanya dalam kalangan, bahkan gabungan pati-pati pembangkang juga dilihat serba sedikit berlakunya perselisihan paham. Dan yang lebih parah lagi ialah rakyat dan hilang terhadap pemimpin politik. Semakin buruk, gejala rasuah juga dilihat semakin berluasan. Hampir setiap hari kita disajikan berbagai berita tentang kes pendakwaan dan perbicaraan rasuah di mahkamah. Dari sekecil-kecil nilai suapan hingga kepada jutaan ringgit, salah guna kuasa dan penyelewengan. Namun walaupun apapun perubahan tersebut, satu yang pasti sentiasa kekal dari dulu, kini dan selamanya. Tidak lain dan tidak bukan ialah hanya kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu marilah kita mulakan persidangan ini dengan menzahirkan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena di atas izin dan limpah kurnia-Nya kita diberi kesempatan untuk berhimpun di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah Penampang pada hari yang mulia ini. Sesungguhnya kita sangat prihatin dengan berbagai kesulitan yang telah dilalui oleh rakyat akibat pandemik COVID-19 ini. Ada yang kehilangan puncak pendapatan akibat penutupan aktiviti perniagaan. Ada juga yang kehilangan peluang-peluang pekerjaan. Dan yang amat memilukan, ramai yang kehilangan orang tersayang. Lebih 30.000 rakyat Malaysia telah meninggal dunia akibat pandemik, termasuk dalam kalangan pemimpin dan ahli-ahli APKO sendiri. Dengan penuh rasa hibah dan simpati, mari kita sama-sama berdiri dan bertafakur sebentar, berdoa dengan cara kita masing-masing, memperingati mereka yang telah pergi lebih awal dipanggil Tuhan mendahului kita semua. Terima kasih. Saudara dan saudari sekalian, semasa pandemik ini ternyata yang memberi kesan yang cukup besar kepada rakyat. Keadaan bertambah buruk apabila sistem persekolahan terpaksa dikendalikan dari rumah secara dalam talian. Sistem pendidikan yang diperkenalkan kerajaan yaitu pendidikan dari rumah PDPR menghadapi pelbagai kesulitan dalam perlaksanaannya di Sabah. Ini karena capaian internet di negeri ini yang masih lemah dan jauh ketinggalan berbanding negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Sebenarnya kerajaan yang memerintah berpeluang untuk mengatasi masalah tersebut sekiranya membuat penyelarasan dalam sistem penyampaian pelbagai peringkat secara tersusun dan bersistematik. Namun apabila hal-hal yang terkait dengan soal integriti, nampaknya sistem penyampaian itu tergugat dan kurang cekap. Pelbagai isu integriti berbangkit. Sebagai contoh, dalam hal urus takbir pembinaan infrastruktur Common Tower yang membolehkan adanya talian internet di Sabah pada 9 hari bulan Ogos tahun 2021 yang lalu.
Kerajaan Sabah telah memeterai satu perjanjian dengan syarikat Kementau Teknologi Sdn Berhad CTTSB, yaitu sebuah syarikat milik penuh khazanah Sabah Sdn Berhad, dulunya dikenali sebagai warisan harta, milik penuh kepada kerajaan negeri Sabah ataupun sebuah government link companies. Apa yang kita prihatin ialah sehari selepas perjanjian itu ditandatangani, 45% daripada saham CTTSB telah dijual kepada sebuah syarikat bernama Steel Solutions Sdn Berhad. Syarikat ini dimiliki seorang individu dari Semenanjung, Malaysia, dan dikatakan mempunyai modal berbayar lebih kecil daripada CTTSB. Syarikat ini telah membeli 45% saham dalam CTTSB dengan menggunakan duit yang dipinjam daripada bank. Ini berarti aset syarikat, aset strategik, yaitu prasarana talian internet yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Sabah, telah dijual kepada sebuah syarikat swasta tanpa melalui proses tender. Malah terma-terma jual beli tersebut langsung tidak diketahui. Kos talian yang dikenakan untuk rakyat biasa maupun kepada usahawan perniagaan selepas ini juga tidak diketahui. Namun ada kabar angin yang tersebar luas mengatakan terdapat sejumlah wang tunai. Ada yang mengatakan sampai 80 juta. Ada yang mengatakan sampai 12 juta. Yang dijumpai di pejabat pengurusi khazanah Sabah. Kononnya perkara itu sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Saya menyeru agar SPRM membuat penjelasan kepada rakyat, sama ada perkara itu benar atau tidak. Dan rakyat juga mau tahu apakah sebenarnya yang sedang disiasat oleh pihak SPRM. Sekurang-kurangnya segala persoalan yang bermain di minda rakyat terjawab dan tidak lagi pihak yang tertanya-tanya serta keliru. So harus diperingatkan bahwa salah satu daripada janji dalam manifesto pilihan raya gabungan rakyat Sabah JRS dalam PRN yang lalu ialah kepimpinan yang bersih, berintegriti, check up, amanah, mendahulukan rakyat, dan membina keyakinan rakyat terhadap integriti penjawat awam Sabah. Tetapi terkait dengan penjualan CTTSB ini, apakah langkah ini telah mendahulukan rakyat? Apakah sebuah kepimpinan yang bersih, berintegriti, check up dan amanah apabila aset penting dan kritikal kerajaan telah dijual dengan cara yang tidak telus? Sewinang-winangnya dijual dan dijual begitu saja tanpa melalui tender yang terbuka. Walaupun siasatan belum selesai. Namun sekiranya benar insiden berlaku, ini jelas menunjukkan bahwa kerajaan JRS telah gagal melaksanakan manifesto pilihan raya mereka. Saudara dan saudari, satu lagi masalah yang begitu teruk sekali dihadapi oleh rakyat ialah hampir di setiap daerah pada masa ini adalah masalah bekalan air. Catuan bekalan air terpaksa dilaksanakan, menyebabkan pelbagai kesulitan kepada rakyat jelata. Umpamanya semasa perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, dilaksanakan di beberapa kawasan sekitar daerah Tuaran dan Kota Kinabalu. Ramai rakyat yang merasa derita dan sengsara. Sudahlah terkurung, tetapi air pula tidak ada.
Macam mana mau masak? Macam mana mau mandi? Macam mana mau berak dan sebagainya. Rekan-rekan yang beragama Islam dipahamkan ada juga yang tidak dapat menunaikan sholat karena tidak dapat mengambil wuduk, membersihkan diri dan sebagainya. Sungguh malang sekali. Dan itu tidak berhenti setakat musim PKP saja. Ya terus berlarutan sehinggalah hari ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah saksikan kemarahan ini memuncak. Kita nampak viral di media sosial kisah di perumahan apartemen UUC. Semua orang terus kenal saudara Ruby. Tapi itulah hakikatnya. Rakyat sudah cukup terbeban dan merana. Untuk makluman, non-revenue water, NRW, di Sabah adalah yang tertinggi di Malaysia, yaitu sebanyak 52%. Mungkin ada yang kurang jelas apa maksud NRW. Ya, diibaratkan seperti ini. Sekiranya sesebuah loji rawatan boleh menghasilkan 164 juta liter sehari, atau orang engineer bilang MLD, million liter per day. Namun yang benar-benar dapat dimanfaat dan sampai kepada seluruh pengguna hanyalah 85 juta liter sehari. Jadi yang 79 juta liter bagaimana? Inilah yang dinamakan non-revenue water. Sama ada hilang di tengah jalan oleh kerana masalah kebocoran pipe, aktiviti mencuri, ataupun penjemuan pipe haram dan sebagainya. Walau bagaimanapun perkara ini sepatutnya sudah boleh diselesaikan sejak 5 hingga 6 tahun yang lalu. Namun itulah, bila sudah nampak peruntukan sampai berbilion, jabatan air bukan pula mau menyelesaikan masalah rakyat, tetapi diorang pikir macam mana mau curi duit rakyat, masuk poket sendiri. Namun karma itu memang wujud. Diorang ambil cash, diorang kena kembalikan pun cash juga. Berkata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pada tahun 2016, Sabah telah memecah rekod terbesar rampasan wang rasuah di Malaysia. Dengan rampasan bernilai 114,5 juta ringgit. Saya ulangi, 114,5 juta ringgit. Ini bukan saja bikin malu, tetapi satu pengkhianatan yang terbesar untuk rakyat Sabah. Saya dipahamkan peruntukan inilah sepatutnya digunakan untuk menaik taraf pelbagai kemudahan infrastruktur asas, termasuk sistem perpaipan, bagi menyelesaikan masalah non-revenue water. Wang 114,5 juta ringgit ini telah dirampas SPRM, membabitkan 2 pegawai tertinggi Jabatan Air Negeri Sabah. Duit itu disembunyikan dalam kabinet, dalam icebox, di peti besi dan sebagainya. Dan yang mengherankan juga, sehingga sekarang penyelesaian terhadap penyelewengan ini masih belum ada. Saya pikir jumlah duit berjuta-juta itu lebih daripada cukup untuk menyelesaikan masalah air yang kita hadapi sekarang. Cumanya saya heran dan agak terkilan apabila Menteri di Sabah baru-baru ini menyatakan bahwa masalah air di UUC itu bukan masalah jabatan air. Tetapi kalau di luar pun sudah bermasalah, yaitu tiada kemasukan air ke taman perumahan,
Pada pendapat kamu, siapa sepatutnya bertanggung jawab? Pengurusankah jabatan air? Bagi saya adalah sangat kurang tepat mengatakan masalah ini tidak kaitan dengan jabatan air negeri Sabah. Sehingga hari ini, saya tidak melihat penjelasan yang menyeluruh. Apakah dan kenapakah masalah bekalan air ini berlaku dan apakah langkah-langkah yang sedang dan akan diambil untuk menyelesaikan masalah air ini secara tuntas dan secara menyeluruh. Rakyat bertanya, di manakah letaknya kepimpinan yang berintegriti, yang beramanah apabila rakyat dibiarkan hidup setiap hari berhadapan dengan gangguan bekalan air, gangguan bakaran listrik, dan gangguan talian internet. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, kita telah disajikan janji dari pemimpin-pemimpin JRS untuk menyelesaikan masalah pendatang asing di Sabah dalam tempo 100 hari selepas PRN. Saya ulangi, selepas 100 hari selepas PRN. Jika sebulan ada 30 hari, betulkah tidak? Maka 100 hari itu dalam sekitar 3 bulan lebih. Sekarang ini PRN sudah berlebih 12 bulan berlalu. Namun bila kita pergi ke Bandara Kota Kinabalu misalnya, masih ramai gulungan ini yang kesana kemari. Ada juga yang lebih agresif, berani mengetuk-ngetuk cermin kereta untuk meminta-minta duit dan sebagainya. Langsung tidak apa-apa tanda yang masalah PTI ini akan diselesaikan secara tuntas. Tidak ada. Persoalannya ialah apa sudah jadi. Adakah ini sekadar janji terang bulan? Malah apabila ditanya hal-hal rutin seperti penguatkuasaan perintah berkurung di pantai timur Sabah, sama ada masih berkuat kuasa atau tidak, timbalan menteri dalam negeri sendiri tidak dapat menjawab di Dewan Rakyat. Saya tanya dia, itu curfew di pantai timur masih berkuat kuasa kan? Masih berkuat kuasa kah? Dia cakap, YB, saya tidak tahu, nanti saya buat jawaban bertulis. Ini kerja rutin. Ini kerja rutin. Dan terima kasihlah akhirnya dia bagi saya jawaban bertulis. Jawaban bertulis. Dia tidak tahu. Saya pikir mungkin dia tidak dapat memberi jawaban secara direct karena dia tidak ingat. Dia tidak ingat sebab dia tidak peduli. Kerajaan sendiri tidak peduli bagaimana perasaan rakyat, terutama sekali mereka yang memerlukan mengetahui maklumat ini. Apa tindakan yang harus kita buat di Pantai Timur? Kalau kita tidak tahu yang curfew itu, perintah berkurung itu masih on atau tidak? Jelas sekali bahwa hal keselamatan di Pantai Timur bukan satu keutamaan untuk mereka. Oleh sebab itu rakyat bertanya, mana boleh begini? Inikah layanan yang mereka buat kepada kita setelah berjanji untuk menyelesaikan masalah pendatang asing dalam masa 100 hari. Lepas itu curfew pun dia tak peduli. Janji-janji, semua janji-janji tidak terlaksana. Yang kita dengar sekarang ini ialah hanya alasan dan perbelahan di kalangan pemimpin-pemimpin JRS sendiri. Alasan-alasan saja. Selain itu saya masih ingat dengan jelas bahwa seorang Menteri Perikatan Nasional yang juga telah membuat kenyataan bahwa beliau akan menyelesaikan masalah pelaksanaan MA
63 dalam tempo 6 bulan selepas mangkat sumpah sebagai menteri. Namun sudah 3 kali tempo 6 bulan itu berlalu. Dan kini sudah pun masuki bulan yang ke-18. Tetapi apa yang kita dengar? Menteri ini hanya mempertahankan melayah. Bila ditanya dan dituntut sesuatu. Ya kita bukan nanti melayah, tetapi kita menuntut janji yang dibuat. Janji-janji yang masih belum terlaksana. Sekarang ini yang kita dengar hanya alasan dan perbelahan di kalangan mereka sendiri. Janji-janji seperti ini bersama-sama tuduhan dan fitnah yang mengatakan APKO bersekongkol menteranak PTI adalah di antara senjata politik Perikatan Nasional dan JRS yang telah menyebabkan para pengundi terkeliru semasa pilihan raya. Itu sebab kita kalah. Karena tipu hela. Karena fitnah. Sekarang ini kalau kita ke kampung-kampung, mulai sudah kedengaran. Penyesalan di kalangan pengundi di akar umbi. Ada yang merasa tertipu. Malah di kawasan saya di Tuaran, penipuan dan fitnah sampai mengatakan bahwa Madius terlibat menyediakan rumah-rumah di Kiulu untuk memindahkan PTI. Inilah dia menternak PTI. Inilah fitnah. Inilah penipuan. Semua ini terbukti satu pembohongan. Kalau pemimpin yang naik, yang diundi kena berbohong. Dan hari ini telah naik menjadi seorang pemimpin, jelas bahwa pemimpin ini memang tidak boleh diharap. Memang tidak boleh diharap, nampak. Dia naik karena menipu. Dia diundi karena menipu. Dia diundi karena fitnah dan putar belit. Sebab itu pada hari ini rakyat jelata perlu bangkit. Rakyat perlu bangkit pada hari ini. Rakyat perlu bangkit. Rakyat memerlukan pembelaan yang sebenar. Rakyat memerlukan suara agar masalah yang mereka hadapi dapat diketengahkan di berbagai peringkat untuk diselesaikan secara menyeluruh. Rakyat mau pemimpin yang tampil ke hadapan, berani untuk menyelesaikan masalah rakyat dan bukan tapuk-tapuk. Ada yang mencari, tahu? Ada yang tercari-cari, mana sudah ketua menteri? Tapuk-tapuk. Rakyat memerlukan peneraju yang boleh membawa suara dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang sebenar. Namun kita tahu dan sadar, apabila perkara seperti ini dibangkitkan, ada saja suara-suara sumbang yang menyatakan, kamu dulu pun dalam kerajaan, kenapa tidak selesaikan masalah ini? Di Dewan Rakyat pun begitu juga. Apabila saya menyatakan hal-hal berkenaan dengan hal sekolah-sekolah daif, masalah bekalan air, masalah bekalan listrik, masalah bekalan internet, ada saja suara sumbang di sebelah sana mengatakan, YB, dulu kau dalam kerajaan, kenapa kau tidak selesai? Saya menteri pun baru 2 tahun setengah. Peringkat persekutuan di sini baru 2 tahun. Saudara dan saudari, harus kita ingat, yang lalu itu memang tidak boleh diubah. Dan tentunya yang lalu itu bukan destinasi kita. Yang kita boleh ubah ialah pada hari ini.
Yang kita boleh ubah adalah masa depan. Rakyat tidak boleh ubah lagi yang lalu. Jadi persoalan saya pula ialah, kepada suara-suara sumbang ini saya mau tanya. Dulu kamu berpuluh tahun dalam kerajaan. Sekarang pun sedang berada dalam kerajaan. Kenapa dulu tidak buat? Masa sekarang pun tidak mau buat? Bermakna kamu pun lagilah gagal. Lagilah gagal kamu. Kamu sudah berlama di sana. Kita punya grup tuh MSI padahal. Juga saya ceritakan tentang hal duit dalam icebox kan. Itulah kerja dia. Bagi pihak APCO, kita pernah, ya kita dalam APCO, kita pernah dilabel sebagai pembangkang dalam kerajaan Barisan Nasional atas kelantangan membawa suara rakyat. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat kita disuruh keluar dari Barisan Nasional pada ketika kita membela rakyat di Maang, masih ingat? Ya, kita memang pernah disuruh keluar dari Komisi BN pada ketika itu karena suara lantang kita. Sesungguhnya APCO tetap berdiri dalam realiti perjuangan asal. Kita tetap dengan perjuangan asal. Yang tidak betul, kita cakap. Yang salah memang kita suarakan. Sama ada kita dalam kerajaan dahulu, dalam Barisan Nasional, tapi pada hari ini suara kita tetap sama. Sebab kita adalah peneraju perjuangan rakyat. Dan dengan hari ini kita menambah baik alat tujuh perjuangan kita. Karena pada hari ini perjuangan kita lebih meluas dan lebih inklusif. Sebenarnya tuntutan demi tuntutan yang diutarakan oleh rakyat jelata selama ini telah memberikan keinsafan kepada APCO bahwa masalah hidup rakyat memang tidak mengenal bangsa dan kaum. Masalah internet, masalah bakalan air, masalah gangguan bakalan listrik, masalah rasuah, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah kehilangan pekerjaan, masalah perbelanjaan, melanjutkan pelajaran anak-anak. Semua ini tidak mengenal kaum. Tidak mengenal kaum, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal keturunan. Asal namanya manusia, dia terkena dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, langkah untuk menjanamakan semula APCO pada tahun 2018 adalah satu langkah ke depan untuk menerajui perjuangan rakyat jelata tanpa mengira kaum, keturunan dan agama, terutama sekali golongan yang tersisih ataupun marginalized. Malah pada hari ini, politik berbilang kaum yang ditunjangi oleh Pakatan Harapan adalah merupakan satu-satunya harapan rakyat untuk merubah politik Malaysia yang telah dinodai dan dicemari dengan amalan rasuah akibat politik uang, penyalahgunaan kaum dan agama untuk mendapatkan undi dalam pilihan raya, dan politik yang menghalalkan diskriminasi kaum. Bayangkanlah, politik yang menghalalkan atau membolehkan, dibolehkan ini diskriminasi kaum, bayangkanlah. Sejarah telah membuktikan bahwa rakyat jelata mampu membuat perubahan yang besar dalam masyarakat. Rakyat telah buat ini berkali-kali sudah. Rakyat boleh menggunakan hak demokrasi mereka untuk memilih kerajaan yang mereka mahu. Sebenarnya rakyatlah tuan kepada mana-mana wakil rakyat. Rakyatlah tuan kepada mana-mana wakil rakyat. Kepemimpinan masyarakat Malaysia seharusnya bertuankan rakyat dan bukannya bertuankan kaum tertentu seperti mana yang diperjuangkan oleh sesetengah parti politik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang membezakan Pakatan Harapan dengan yang lain-lain
ialah hanya Pakatan Harapan yang bertuankan kepada rakyat. Yang lain-lain itu bertuankan kepada kaum tertentu. Dan masa depan Malaysia, masa depan Sabah adalah bergantung kepada kemampuan kita. Kemampuan kita untuk bertuankan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan. Pada APCO, perjuangan kita yang terbina pada hari ini adalah satu langkah ke hadapan yang progresif, mengikut peredaran zaman, demi menerjui perjuangan rakyat jelata yang berjiwa merdeka. Jiwa merdeka. Jiwa merdeka. Bagaimanakah kita mau hidup dalam negara ini jika sekiranya kita ini bukan berjiwa merdeka? Kalau kita masih lagi bertuankan kepada kaum-kaum tertentu, itu bukan jiwa merdeka namanya. Oleh sebab itu, jiwa merdeka yang saya sebutkan tadi adalah jiwa merdeka rakyat Malaysia, khususnya Sabahan, yang berputik, yang bermula dengan terbentuknya Malaysia pada tahun 1963. Namun pembentukan Malaysia itu sendiri juga telah melalui liku-liku perjuangan sehinggalah termeterainya perjanjian Malaysia tahun 1963 di antara the United Kingdom, the Federation of Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Cabaran besar dalam mendaulatkan jiwa merdeka rakyat Malaysia ialah bahawa kepemimpinan kerajaan Malaysia hendaklah membuktikan salah terhadap tanggapan Presiden Soekarno yang mengatakan bahawa projek Malaysia ataupun pembentukan Malaysia itu hanyalah satu rupa bentuk new kolonialisme ataupun satu penjajahan baru yang melibatkan pemindahan ibu kota penjajah daripada London ke Kuala Lumpur. Now the government has to prove Soekarno wrong. The onus is on the government to prove that Soekarno is wrong. Terpulanglah kepada kerajaan. Jangan pula macam baru-baru ini, apabila kita ahli-ahli parlimen daripada Sabah menyuarakan hal-hal mengenai MSCC3, apabila mengatakan berbagai tuntutan, sehingga kan ada parti politik di Sarawak yang meletakkan manifesto dan agenda perjuangannya hanya tertumpu kepada mengeluarkan Sarawak daripada Malaysia. Apabila kita sebut ini, maka sahabat kita ahli parlimen sepanggar pula digertak oleh pihak polis, menyiasat, memanggil dia ke Bukit Taman. Syukurlah dia tidak datang sana. Dia cakap saya di Dewan Rakyat, datanglah sini kalau mau. Dia datang rakyat. Bagi kita bersolidariti dengan ahli parlimen sepanggar. Bagaimana pula polis terlibat menyiasat apabila kita ini menyuarakan suara rakyat? Di manakah letaknya kebebasan kami sebagai wakil-wakil rakyat? Sebagai suara rakyat jika diherdik, jika digertak seperti ini. Tentunya, saudara dan saudari, untuk mengatasi cabaran tersebut, pelaksanaan sepenuhnya setiap perlakuan dan jaminan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia tahun 1963 itu adalah menjadi para syarat utama. Rakyat, malah seluruh Malaysia harus diperingatkan bahawa dokumen MA 63 itulah landasan utama pembinaan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Dokumen MA 63 yang memuatkan 11 artikel, 12 annexes, termasuk perlembagaan persekutuan, perlembagaan Sabah, Akta Malaysia dan sebagainya, hendaklah dipelajari oleh setiap
warga negara Malaysia. Justru APCO meminta supaya perjanjian Malaysia tahun 63 ini wajib dipelajari dalam sistem persekolahan di Malaysia. Harus disadari bahwa Sabah dan Sarawak telah dinafikan, malah telah kehilangan pelbagai hak-hak yang telah dihakis oleh kerajaan persekutuan melalui pelbagai tindakan, terutama sekali melalui pindahan-pindahan terhadap perlembagaan persekutuan dalam tempoh 58 tahun yang lalu. Penghakisan itu telah berlaku karena terdapat kecenderungan untuk memusatkan kuasa dan pembuat keputusan di Putrajaya. Tambahan pula, pemimpin-pemimpin khususnya menteri-menteri serta wakil-wakil rakyat Sabah dan Sarawak tidak alert, tidak berjaga-jaga dan kurang prihatin dalam menjalankan kewajipan-kewajipan dan tanggung jawab di dalam kabinet dan juga di parlimen. Kerajaan persekutuan sememangnya tidak cakna ataupun tidak peduli dan sememangnya berniat menghakiskan hak-hak Sabah seperti mana dalam pindahan artikel 1/2 Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1976 dan pindahan artikel 122 Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1994. Sejak kebelakangan ini, kepimpinan kerajaan persekutuan baru mula membela hak-hak Sabah dan Sarawak. Apabila mereka kelihatan kedua-dua wilayah ini sebagai fixed deposit. Apabila mereka perlukan sokongan sama kita orang. Ini bermakna hanya apabila terdesak dan terpaksa barulah kerajaan persekutuan bertindak untuk melaksanakan ataupun mengembalikan hak-hak Sabah dan Sarawak. Sekarang sudah pemimpin yang mencadangkan dasar pandang Borneo. Dulu tidak mau pandang. Bila dia bina North-South Highway, dia tidak pandang Sabah. Sekarang baru mau pandang. Okeylah. Unit Hal Ehwal Sabah Sarawak di bawah Perdana Menteri pun sudah diwujudkan. Dan menterinya pun sudah dilantik. Dalam hal ini, APCO sangat mengaluh-alukanlah. It's most welcome lah. Banyak terima kasih di atas perubahan minda tersebut. Kita akan teruskan perjuangan untuk merubah pemikiran. Merubah pemikiran pemimpin-pemimpin di Putrajaya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita sering mengatakan bahwa mereka itu baru semenanjung Malaysia. Kita Sabah Sarawak ini adalah tanah besar Malaysia. Kita tanah besar Malaysia. Itulah kita sebut-sebut ini sebab 60% daripada tanah Malaysia adalah Sabah Sarawak. Yang diorang punya itu baru 40%. Kita nyatakan ini supaya diorang peduli sama kita orang. Lebih besar tanahnya di sini. Kekayaannya di sini. Pada apa? Perjuangan rakyat untuk mendapatkan balik hak-hak Sabah dan Sarawak perlu diperjuangkan secara berterusan. Tidak ada noktah. Untuk mempermudahkan perjuangan tersebut, strategi perlu dibuat untuk mendapatkan sokongan dari kepimpinan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia yang sudah tentunya memerlukan satu proses engagement. Sebagai contoh, dalam melaksanakan entitlement Sabah untuk mendapat 40% pungutan cukai persekutuan yang dikutip daripada Sabah akan lebih berjaya jika sekiranya hak-hak negeri lain juga mendapat perhatian. Jadi kita ini bukan terlalu parokial, ingat Sabah saja. Kita juga ingat hak-hak negeri-negeri yang lain. Tapi yang pentingnya, entitlement kita, apa yang termaktub dalam perjanjian dan perlembagaan persekutuan 40% itu hendaklah diberikan kepada Sabah.
Apabila Sabah memperjuangkan untuk mendapatkan 40% cukai federal ini, ada yang membangkitkan. Penuhnya nanti federal akan kekurangan duit. Sebenarnya persoalan ini tidak berbangkit. Sebab ini adalah soal entitlement. Ini adalah soal syarat yang membawa kepada Sabah bersetuju membentuk Malaysia pada tahun 1963. Selain itu, kerajaan persekutuan ada pilihan sama ada meneruskan agenda pemusatan di Putrajaya ataupun memilih untuk melaksanakan dasar desentralisasi maupun devolution of power seperti mana yang dilaksanakan oleh Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Gus Dur pada tahun 1998. Pada APCO, agenda desentralisasi ini hendaklah dilaksanakan. Saya ulangi, agenda desentralisasi hendaklah dilaksanakan di Malaysia ini. Terlalu banyak pembaziran, ketirisan, dan salah guna kuasa dalam sebuah kerajaan persekutuan yang terlalu besar dengan lebih 30 buah kementerian yang sebenarnya boleh dikecilkan mengikut kemampuan. Dia punya menteri, timbalan menteri sampai lebih 70 orang. Agenda desentralisasi ini juga perlu disusuli dengan pendemokrasian unit-unit kerajaan di semua peringkat. Demokrasi berparlimen yang dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri hendaklah juga dilaksanakan di peringkat Dewan Bandaraya, Majelis Perbandaran, Majelis Daerah, serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Sebab itu kita minta supaya kepimpinan di semua peringkat ini hendaklah diundi, hendaklah dipilih. Desentralisasi dan pendemokrasian ini adalah satu agenda penting dalam proses menarajui perjuangan rakyat jelata. Biarlah rakyat yang memilih pemimpin mereka dan seterusnya menentukan serta merancang pembangunan yang sesuai dengan cita rasa mereka sendiri. Dan unit-unit kerajaan tersebut hendaklah di-empower dan diperkasakan dengan memberikan budget tahunan kepada mereka. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, gaya hidup manusia kini berubah dengan begitu pantas dalam era digital ini. Dunia bercerita tentang revolusi industri keempat ataupun the fourth industrial revolution. Walaupun terdapat cabaran dalam kemahiran teknologi digital ini, namun suka atau tidak suka, kita mesti berubah ke arah budaya maya ini. Sejajar dengan itu, maka APCO sebagai sebuah pertumbuhan politik juga perlu beralih ke era digital. Digital APCO akan kita lancarkan pada hari ini. Maka selepas ini keahlian APCO juga akan diproses secara digital. Bukan itu sahaja, tetapi sistem komunikasi kita juga akan dibuat secara digital, secara menyeluruh. Saya berharap pendigitalan APCO ini akan diterima baik oleh ahli-ahli APCO dan kepemimpinan APCO di semua peringkat. Untuk itu, Majelis Pimpinan APCO hendaklah menjalankan latihan-latihan dan sesi-sesi penerangan yang sistematik, sehinggalah setiap ahli dapat menggunakan apps APCO itu tanpa masalah. Pendigitalan adalah satu perjuangan melangkah ke hadapan bagi APCO. Seiring dengan itu, perjuangan diteruskan dengan melangkah ke hadapan menjadi peneraju rakyat jelata yang inklusif dan berbilang kaum. Langkah ini adalah sejajar dengan perjuangan membina Malaysia yang bertuankan rakyat, maju bersama Perkatan Harapan. Seperti yang kita sedia maklum, keputusan Majlis Tertinggi APCO untuk menjadi parti komponen Pakatan Harapan
telah pun diterima dan diluluskan oleh Pakatan Majelis Presiden Pakatan Harapan pada 26 Agustus 2021. Sri Lanka ke hadapan APCO ini tentunya memerlukan perubahan paradigma. Bermula pada diri saya sendiri, selaku Presiden, sampailah kepada hal-hal biasa, nun di angka rumbi. Perubahan pertama ialah kita kini berada di pihak pembangkang. Saya ulangi, kita kini berada di pihak pembangkang. Oleh itu, kita bertindaklah seperti pembangkang. Namun jika reformasi dalam pelbagai institusi utama dapat dilakukan melalui persefahaman yang positif antara kerajaan dan pembangkang, maka kita harus pragmatik memberi sokongan. Kalau sistem perundangan, parlimen, Dewan Undangan Negeri, kita dapat reformasikan dengan melalui kerjasama, kenapa kita tidak sokong? Tetapi kita tetap pembangkang. Sebab itu sebagai kepimpinan dalam APCO ini di semua peringkat, pemikiran kita tetap pembangkang. Yang betul itu betul, yang tidak betul itu tidak betul, dan kita mesti menjadi suara kepada rakyat untuk mencari penyelesaian. Contohnya dalam hal meneruji permasalahan dan perjuangan rakyat, kita berpihak pada rakyat yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Sebagai peneraju perjuangan rakyat adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memahami dan menyelami dan menghayati masalah rakyat. Namun kerajaanlah yang patut bertindak menyelesaikan masalah tersebut. Sebab mereka berada dalam kedudukan untuk menyelesaikan. Dalam masalah bakalan air, kerajaan yang menyelesaikan. Kita yang bersama-sama, kita yang menyantuni rakyat dalam hal ini. Selagi kerajaan tidak bertindak, selagi itulah kita mesti lantang dan perjuangkan dengan fokus. Apalagi berani, lagi ikhlas. Kita tidak takut. Rakyat tetap bersama-sama dengan kita. Masa depan APCO terletak di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau supaya APCO ini kuat, maka bertindaklah dengan penuh keyakinan bahwa kita akan kuat apabila rakyat jelata bersama-sama kita. Sebab itulah APCO mesti berpegang kepada prinsip leadership is servanthood. Leadership is servanthood. Kepimpinan itu adalah kehambaan. Kita hamba rakyat. We are the servant of the people. Dengan lain perkataan, kita mesti senantiasa humble dan senantiasa bersama-sama dengan rakyat. Dan kita perlu, apa yang saya sebut tadi, fokus, berani, dan ikhlas dalam menerjui perjuangan rakyat jelata. Akhir kata, bagi pihak pucuk pimpinan APCO, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada setiap perwakilan di atas pengorbanan tenaga dan material untuk bersama-sama dalam persidangan ini. Saya juga berterima kasih kepada barisan pimpinan Pakatan Harapan Sabah, pimpinan yang berhormat Datuk Krishna Liu, rekan saya Saudara Datuk Franky Poon, dan juga rekan saya daripada Parti Amanah, karena bersama-sama dengan kita. Ini berarti bahwa Pakatan Harapan mula berputik perjuangan kita, mula menyerlah. Dan percayalah bahwa dalam APCO ini kita nekat, kita committed dengan perjuangan memastikan bahwa rakyat itulah adalah Tuhan kita. Kita bertuankan kepada rakyat.
Terima kasih juga di atas perhatian terhadap perkara-perkara yang telah saya sentuh dalam ucapan dasar ini. Dan kata demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Paring kuanangan, Abo Ranuk, Seseni Ponsiko, terima kasih. Majelis merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada